Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itu maknanya kalau benar wajib buat terbaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Kalau benda sunat usaha buat. Usaha buat ni maknanya usaha buat, mujahadah buat. Dalam kitab-kitab dia sebut hak ni benda sunat buat. Sembahyang dia ada sunat sebelum sembahyang dan ada sunat dalam sembahyang. Kita hadir ke masjid awal, kita berwuduk di rumah, kita ambil, kita ke masjid, tu dipanggil sunat sebelum sembahyang. Dia khusyuk dalam sembahyang ni, dia ditolong dengan sunat sebelum sembahyang tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu disunatkan sebelum sembahyang kita sembahyang sunat qabliyah. Sembahyang sunat qabliyah ni dia ialah satu proses kita nak mengkhusyukkan diri dalam sembahyang. Begitulah juga pasal apa Allah Subhanahu wa taala melalui lidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi hukum sunat berpuasa dalam bulan Rajab dan Syaban sebagai satu persediaan untuk berpuasa Ramadan. Maka begitu juga sebelum Allah Subhanahu wa taala memfardukan zakat, Allah Subhanahu wa taala memberi hukum sunat bersedekah. Sebelum daripada kita sembahyang fardu disunatkan kita sembahyang sunat qabliyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang meringankan sembahyang sunat, dia akan meringankan sembahyang fardu. Itu kaedah dia. Kata ulama, man istakhaffa bin nawafil istakhaffa bil faraid. Ala sayyidina Muhammad. Siapa yang meringankan sembahyang sunat, dia akan jadi orang yang meringankan sembahyang fardu. Itu kaedah dia. Maka sebab itu para ahli ulama mereka usaha, mereka tidak meninggalkan sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang yang nak sembahyang sunat ni mesti orang yang datang masjid awal. Kalau dia datang masjid lewat, dia tak sempat nak sembahyang sunat qabliyah. Maka itulah hikmahnya pasal apa disunatkan kita sembahyang sunat sebelum sembahyang fardu. Maka sebab itu sunat kena buat, sunat kena usaha buat, fardu kena buat terbaik, sunat kena usaha buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang dia kata macam ni, sunat je ustaz. Bahaya kata sunat je ustaz ni, takut kita termasuk dalam orang yang melekehkan kebaikan. Nabi kata la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, kamu jangan melekehkan kebaikan sedikit pun. Pasal apa? Sebab kebaikan kalau kita lekehkan, na'udzubillah min zalik, dia bawa kepada seorang tu akan murtad. Na'udzubillah min zalik, memelekehkan agama. Okey. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu sunat. Kalau haram kena tinggai sungguh-sungguh, bukan lawak-lawak. Tinggai sungguh-sungguh. Contoh riba. Kita beli rumah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita beli kenderaan. Hari ini dia sudah ada sistem pinjaman cara Islam. Jangan ambil hak lain. Kita orang Islam ambil hak cara Islam. Dia ada akad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jangan ambil sistem konvensional. Pasal haram, kita tinggai sungguh-sungguh, tak mau terlibat dengan ekonomi riba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kad kredit, kita ada kad kredit hak Islami, kita ada kad kredit yang konvensional. Tuan-tuan, tolak 3 yang konvensional, ambil yang Islami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekalipun kita kata, ustaz kami bayar on time, sekalipun kami on time bayar, sekalipun, tuan-tuan, jangan ambil sama sekali ekonomi riba, jangan terlibat sama sekali dengan ekonomi riba. Haram. Jadi wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Tu cara jelas Tuhan sebut. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan dia mengharamkan riba.
Ada orang yang kata macam ni, ustaz, rugilah ustaz tak ambil riba. Orang Islam kat duk ambil pula. Tuan-tuan, orang Islam jangan ambil. Kita ada hukum. Kita orang Islam ambil, kita bahaya. Lepas tu saya belajar daripada satu orang. Satu orang ni dia datang jumpa saya dalam beberapa tahun dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata, ustaz hendaklah saya nak bagi kandang kambing kat ustaz. Saya kata, awak yang tak mau pula kandang kambing. Mau sangatlah, tapi kandang sajalah ustaz. Saya ingat dengan kambing-kambing, jadi kandang sajalah ustaz. Jadi macam mana? Dia pun cerita, saya alhamdulillah, saya pernah dinobatkan sebagai penternak kambing di negeri Pahang yang terbesar di seluruh Pahang. Allah SWT Muhammad. Kambing saya sampai 600 hingga 600 ekor. Besar lah kira macam tu. Tapi dia kata macam ni, tapi ustaz, Tuhan ambil sekelip mata. Kambing saya mula mati pukul 7 petang, 7 esok, semua 700 ekor tu korban, mati semua. Cerita macam mana? Dia kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, punca asbabnya kambing dia ni berulat. Akhirnya dia berubat cara, dia ada ubat dia di kedai racun tu, tapi dia nak murah, dia pergi ambil yang harga murah. Kambing ni masalah sana, mungkin bau dia tak sesuai dengan dia gelabah bau macam dia, akhirnya dia tumbang. Kambing ni rupa-rupanya dia passion, dia jangan tengok orang, dia tengok kawan, dia jangan tengok kawan dia tumbang, dia gebra. Akhirnya semua kambing tu semua tumbang dengan sebab seekor dia tumbang. Tu makna kambing. Rupanya kambing ni susah belah tu. Allahumma salli ala sayyidina. Tuan-tuan, matilah kambing dia dalam pukul 7 petang sampai 7 pagi. Dia pergi, tuan-tuan, menangis macam budak-budak pasal kambing ni habis, seekor pun tak tinggal. Tu nak bagi kandang kat saya tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Lepas tu dia kata, saya dah dapat punca ustaz. Dia ni ada sepupu kot, orang Singapura. Pupu dia ni melaburkan pelaburan dalam perniagaan dia, tapi pupu dia tak bagi tahu, kata hak tu ialah duit riba. Dia tak bagi tahu. Soalan saya nama. Jadi waktu kita nak terima dia, kita kena tanya, ni duit apa? Kena bagi jelas. Bahkan saya nak pesan pada kita semua, kalau duit tu duit riba, duit itu jangan campur. Sebagai contoh tuan-tuan jadi setiausaha, jadi bendahari masjid. Ni orang bagi duit sumbangan 10,000, 5,000, 200, 100. Okey, hak ni bagi. Hak ni duit dividen ustaz. Hak ni duit apa ni, dia panggil duit tak elok. Hak ni duit yang tak patuh syariat. Okey, berapa? 200. Jangan tuan-tuan campur duit tu dalam satu akaun. Tuan-tuan kena buat akaun lain. Hak ni duit tak baik, hak ni duit elok. Tuan-tuan, sebenarnya segi hukum fiqh tak ada masalah. Tuan-tuan campur sekali tak apa. Nanti kita bila kita catat je, RM200 duit tak elok, kita dah ada catatan. Esok bila kita nak keluar, kita keluar RM200. Dalam hukum fiqh tak ada isu. Tapi hukum tasawuf, hukum wara' dia bagi masalah sini. Hukum wara' ni duit jangan campur. Pasal kita nak keberkatan, jangan campur. Duit yang tak elok jangan campur dalam satu akaun, sebab dia mempengaruhi hak baik ni. Jadi kalau kita hukum fiqh tak ada isu, ni hukum wara' dia panggil. Akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kata hak itulah kesilapan saya. Tu sebagai muhasabah kat kita. Ada satu orang kawan saya, dia ni hari-hari sembahyang tasbih dan tak pernah tinggal tahajud. Satu masa dia beli kereta.
dia tahu zaman waktu tu, zaman dia beli kereta tu, zaman tu yang ada sistem perbankan Islam, finance cara Islam, hanya bank Islam, bank lain tak ada lagi waktu tu. Lah ni dah banyak Hong Leong apa semua, waktu tak ada lagi. Kaedah beli kereta ni Sayyidina Sayyidina Muhammad, kalau kereta tu harga kata 60,000, jadi kalau kita bayar bulan-bulan pilah dalam 80,000 sebagai contoh. Jadi untuk jadi sah jual beli kita pada zaman tu ialah kita angkat harga kedua, angkat harga 80,000. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tayyib. Subhanallah, kawan saya ni dia pening. Beli kereta dekat salesman, dekat penjual kereta, tapi hutang dekat bank. Dia nak akad kat bank ke, dia nak akad dekat penjual kereta, dia pening. Jadi ketika tu masalah Sayyidina Muhammad, akhirnya dia pun sendiri, apa aku buat ni? Dia orang mengaji tuan-tuan. Akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan dia waktu tu tuan-tuan, bila dia beli dengan penjual kereta masalah Sayyidina Muhammad, dia beli dengan harga 60,000, tapi di bank 80,000. Dia pening, aku nak akad dengan siapa? Akhirnya subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, dia tak perhalus benda ni. Akhirnya Tuhan cabut tahajud dia. Hak dia boleh buat sampai dia tinggal tahajud setahun, Tuhan tak bagi bangun. Sebab kaedah dosa ni, innama yathqalu qiyamul lail ala man athqalathul khataya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kata hanya saja beratlah qiyamul lail itu kepada orang yang banyak salah dengan Allah. Bila dosa banyak tak boleh bangkit, tu qiyamul lail. Di kita boleh hukum aku ni dosa aku banyak ke tak, kita boleh hukum. Kita ringan tak bangun tahajud, kita ringan tak bangun qiyamul lail. Jadi kalau kita ringan, syukur alhamdulillah. Kalau kita berat, tu kena taubat, kena cari apa salah kita, apa tak betul kita dengan Tuhan. Tuan-tuan, akhirnya subhanallah, tinggal setahun, dia nak naik balik, nak mendaki balik, bukan dia mudah. Tapi alhamdulillah Tuhan Maha Kaya, 3 tahun tuan-tuan dia duduk berjuang nak hidup balik tahajud ni, sehingga Tuhan izin dia jual kereta tu, dia beli kereta buruk. Musa'ala Sayyidina Muhammad, kereta dia beli tu Proton Iswara, orang pakai 3 tahun dah. Dia jual kereta tu, dia beli kereta Datsun Kana. Anda ingat Datsun Kana? Datsun hak panjang, hak kurih tu. Kereta tu tekan tara mana pun 100 HP. Kereta tadi tekan pi 120, 30, 40. Kereta hak dia beli baru tu, kereta hak beli baru tapi kereta lama. Tekan tara mana pun minyak pi 100 je, dia geram lah, dia kata sebab pi 100 je. Tapi dia puas hati sebab tahajud dapat balik. Dia bina balik. Tu makna dia faham. Betul Ustaz, bila kita buat benda haram, lebih-lebih lagi riba, Tuhan cabut semua amal ta'at kita. Na'udzubillah min dzalik. Satu. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau Allah tak selamat dia, apa risiko dia? Dia akan mati luar daripada Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ni kesan ambil riba. Sebab tu riba ni, masalah Sayyidina Muhammad, riba ni fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Tu dalam Quran sebut, fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Min fa'zanu, izinkan Allah dan Rasulnya berperang kepada orang yang ambil riba. Tuan-tuan, tu cara Allah perang orang yang ambil riba. Masalah Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, hati jadi berat nak buat taat, hati jadi malas nak buat taat. Kalau dia gagah juga, kalau dia sayang kereta dia tak sayang tahajud dia, tuan-tuan, lama-lama kalau sampai hari mati dia mati keluar daripada Islam, tercabut iman dia. Na'udzubillahi min dzalik. Ini berhati-hati dengan perkara yang haram. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.